Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Kembali anda bersama kami pastinya di wanitaforyou.fm. Saya Kiranto Marcelo, pastinya untuk Kiran dan Ikhwan Show. Kiranto seperti biasa tetap dan ada di Kelang, Bandar Diraja. Tetapi di manakah rakan setugas saya Ikhwan? Over to you bro. Macam biasa Cik Kiran, kita sekarang ini saya berada di sebelah UK Perdana di kawasan ataupun Mukim Ampang, di mana kawasan saya masih lagi diletakkan dalam kawasan PKPD. Aduh, saya dah kena PKPB, awak PKPD lagi Masih lagi Kiran. Ini disebabkan kes ya. Kalau kita tahu semalam 20 Julai ada 12,000 tapi macam kemarin kita tengok 10,000. So nombor turun naik kan. Kita tak boleh nak expect nombor tu turun ataupun terus turun Kiran. Itu yang turun naik sekalipun Ikhwan, kita tetap juga beraya haji semalam. Alhamdulillah. Kita semua dapat bersama dengan orang kita sayang, walaupun di rumah, walaupun tidak dapat ke masjid untuk solat, tapi nak buat macam mana kan, ada kota dan sebagainya. Kita tetap jugalah bersyukur kan dapat kita sihat dan kita juga dapat bersama dengan keluarga kita yang tercinta Ikhwan. Masak apa Ikhwan semalam, makan apa Ikhwan? Semalam Raya haji, saya punya orang rumah sediakan saya rendang ayam dan juga makanan favourite saya udang, sambal udang petai. Nak bagi kat Kiran macam kalau post tak boleh, so kita kena tunggulah saya punya tempat ni orang kata lega sikit. InsyaAllah. Dah kata dah tu hari dah. Saya ada komen dekat awak punya wife punya Instagram. Saya nampak udang petai, cakap ini tak boleh jadi ni. Ini tak boleh jadi. Ini udang petai. Cuma PKPD ni Kiran, saya udangnya tu kecil je lah. Kecil sikit. Okey, kami harap anda yang menonton juga semalam bersama dengan keluarga masing-masing. Alhamdulillah semua dilindungi daripada bahaya ya. Dan teruskan macam tu. PKPB tetap ada. Kita kena jaga diri kita sendiri dan juga orang-orang kita sayang. Itu yang paling penting. Okey, jangan dilupakan. Alright. Dan kalau kita throwback pasal semalam, orang kata Hari Raya Korban ni Kiran, kita sebenarnya nak buka dimah cerita kita ni pasal pengorbanan jugalah ni Kiran. Kan? Yap, silakan. Jadi pengorbanan macam saya sendiri Kiran, pengorbanan saya kena duduklah rumah, tak boleh pergi mana-mana. Macam Kiran macam mana pula? Sama lah. Kita semua berkorban lah duduk rumah. Nak pergi mana? Bukan kita saja Ikhwan. Kita kira lega lah ada family dekat. Macam saya, mak saya dekat rumah. Saya faham orang lain yang tak boleh balik kampung. Ada yang dah 2 tahun tak balik kampung. 4 kali raya. Raya Aidilfitri 2 kali. Raya Haji 2 kali tak balik kampung. Pengorbanan mereka saya rasa lebih besar daripada kita berdua. Di mana kita dekat-dekat je dengan orang kita sayang kan. Bayangkan mereka yang mengalami situasi macam tu Ikhwan. Macam mana nak merasakan diri tu di pagi raya. 2 tahun tak balik kampung babe. Aduh. Takut kadang-kadang ada yang setahun tak balik pun dah lupa dah. Kadang-kadang kat kampung tu dia punya bentuk tu dah berubah. Macam ni kampung aku ke ni? Kan? Bayangkan kat kampung tu ada pokok buah durian ke, manggis ke, langsat ke. Dah 2 tahun tak dapat merasa buah juga. Tak ada. Macam mana tu? Apa pun tak ada. Aduh. Itulah masalahnya. Tapi apapun kami harapkan anda kuat. Kami harap anda kuat. Kami harap anda tabah untuk menghadapinya, untuk meneruskan kehidupan. Kita doa sama-sama agar segala-galanya tamat dan kita kembalilah hidup seperti biasa. InsyaAllah. Dan kalau kita tengok pada dugaan yang kita lalui ini, insyaAllah kalau kita tengok pada himah dia, insyaAllah semuanya akan manis di masa akan datang. Kan? Kira kan? Alright, yang menonton terima kasih banyak-banyak diucapkan. Kepada anda yang share, terima kasih banyak-banyak. Kepada yang mungkin anda rasa sekarang tak balik kampung, kongsikan pengalaman anda dengan kami. Anda boleh type dekat komen tu panjang-panjang. InsyaAllah kami akan layan anda borak-borak dekat situ. Jangan risau. Alright? Dan cakap pasal bakul makanan ni Kuan. Adakah bakul makanan berada di kawasan tempat anda tu? Banyak tak orang bagi bakul makanan? Ada tak? Sebab saya dengar dekat Kuantan itu ada food bank yang orang kata high class punya pun habis ditutup Kiran. Habis juga? Habis. Apabila masuk je benda-benda yang orang ni cakap, yang ni cakap, yang ini cemburu, habis tutup bungkus.
Semakin panjang PKPD, semakin panjang PKPB. Kita tahu ramai yang semakin lama tak dapat kerja, wang simpanan habis. Mungkin kalau ada barang kemas dah digadaikan, ada barang-barang berharga mungkin dah dijual untuk mendapatkan wang untuk membeli makanan untuk anak-anak, untuk isteri kan. Tapi itulah, kalau anda perlukan bantuan, bagi tahu. Jangan risau. Kalau anda perlukan makanan, bagi tahu. Cari laluan yang betul, carilah tempat-tempat yang betul untuk mencari makanan dan minta bantuan. Jangan segan, jangan malu. Kita kena hidup. Kalau kita malu nanti kan anak tak makan, isteri tak makan, macam mana kan? Ya, betul. Dan kita tahu rakyat Malaysia memang baik hati. Betul, banyak kan? ada orang bagi bantuan, bersepah-sepah. Saya tengok, alhamdulillah, itu yang kita nak kan. Yes, tapi kan, kan. Sampai ada bukan sekadar dekat Malaysia je. Yang terlebih ni Kiran, kat Malaysia ni tak boleh nak bagi ni, bagi sampai kat Gaza Kiran. Itulah. Sampai luar. Baguslah. Niat-niat macam tu nak bagi sampai ke luar negara tu bagus. Tapi pada pendapat saya Kuan, sebelum kita jauh-jauh tu, kata orang tu Nabi pun ada pesan, kita bagi yang dekat-dekat dulu. Kita kena siasat dulu yang dekat-dekat. Pastikan dekat-dekat kita ni semua dah cukup makan, semua tak ada yang ketinggalan, semua yang tak ada hidup dalam keperitan. Barulah kita pandang yang jauh-jauh, sedepa, 2 depa, 3 km, 4 km, dan mungkin perlu terbang beribu-ribu kilometer untuk sampai ke tempat-tempat lain, ke negara-negara lain pula lah. Yang penting tak payahlah gaduh-gaduh lah. Itu yang paling penting Kiran ya. Yang penting kita bantu sesama kita dulu. Itu yang paling penting. Kalau macam saya dengan awak pergi satu kampung nak bagi bantuan, sama-samalah kita bagi bantuan kan. Kita pegang tangan, kita sama-sama jalan, kita bagi sama-sama, kita senyum sama-sama. Tak perlulah balik tu kita kata, Ikuan nak pesan kau bagi 5 rumah, saya bagi 2 rumah. Lepas tu kita bagilah sama-sama 5 rumah kan. Sorry ya Kiran. Tak payahlah gaduh macam tu. Sorry kan. Pasal tu sorry lah, 5 rumah tu bukan apa. Aku ada orang lain juga ni nak bagi dekat sini melalui aku. Tu yang Aduh, kita kalau boleh nak buat baik sama-sama, kita nak harumkan nama negara sama-sama. Tak payahlah kita jual benda-benda tak elok sampai orang lain akan mencaci, mengata kita, mengata negara kita. Kan dah tak best. Ya, betul. Itu yang kita tak niat yang baik itu biar dia kekal niat yang baik. Tak payahlah bila kita pulang ke apa ke jadi terbalik pula. Orang dah mula ada pihak A, ada pihak B. Dah kita sama kita pula memang dah bergaduh. Lepas tu kita punya peminat, kita punya followers pula pun dah bertekak-tekak dekat situ. Dah melibatkan banyak pihak. Belaga-laga dah kira dah susah dah. Kan kalau kita je tak apa. Tak seronok kan? Libatkan orang lain. Sampai kan polis pun buat statement. Aduh, saya kata pening kepala nak baca. Ramai jugalah yang bertanya pendapat. Saya tak maulah bagi pendapat. Bahaya. Kan saya pula jadi mangsa. Masing-masing ada follower. Tapi kadang-kadang kita hentam juga sikit-sikit. Kita tutup mulut. Kita tutup lah. Saya dah zip mulut saya. Chill. Kita akan berada ketika Ikuan. Kita kembali kejap lagi, okey? Kita PM tepi. Cepat. Anda kembali bersama dengan Kiran dan juga Ikuan. Ini Kiran and Ikuan Show ya di wanitaforyou.fm. Kiran, kita masih lagi bersama-sama dengan penonton-penonton kita. Harap anda boleh like, komen, share video kita ni video kita live ni bersama ni dengan anda ni untuk orang kata kita sebarkan cinta. Ikuan. Jiwa-jiwa yang Ikuan, teruskan. Kau jangan nak jiwa-jiwa sangat Okey, kepada anda yang borak dengan kami dekat Facebook ni, terima kasih banyak-banyak ucapkan lah. We love you all lah. You are memang best lah kan. Tapi minta tolong juga share, minta tolong juga like lah. Bagi tahu kawan-kawan juga yang kami ikut udara setiap hari Rabu jam 9 malam sampai jam 10. Ada artis hari ni Ada seorang artis yang kami dah bagi tahu semalam. Artis ini artis popular. Artis ini tiba-tiba kata tak nak nyanyi dah. Kiran, dia lagi satu kita bagi tahu selain daripada boleh menyanyi, dia ni pun seorang komposer Kiran. Itu yang paling penting. Anda nak tahu artis mana? Artis lain. Anda kena tunggu. Ini bukan sebarangan punya artis tau. Anda mesti terkejut. Lah, kenapa nak berhenti nyanyi? Kenapa tak nak nyanyi? Sabar, belum lagi sampai masa artis ini keluar. Beliau sedang standby, sedang makan kuaci dulu, tengok kita tengah bebel ni. Tapi Kuan, sekarang ni Kuan, kita kena bawa balik satu kes serius yang mungkin orang ingat kita dah lupa. Saya tahu anda juga tak lupa dan kami di wanitaforyou.fm juga tidak pernah lupa akan kes ini, iaitu penderaan yang berlaku terhadap Bella ataupun Save Bella. Okey?
Ingatkan betul, Bella, jangan Rai Haji juga. Bella jangan dilupakan. Apa yang berlaku baru-baru ini tangkapan telah dibuat. Tetapi polis tidak boleh menahan reman orang yang ditahan itu. Kerana mahkamah tidak memberikan kebenaran untuk ditahanlah. Jadi orang tahan itu telah pun dibebaskan kembali. Ikut baca tak cerita tu? Baca kan? Ada baca pasal permohonan reman terhadap suspek tu kiranya ditolak dan betul. dibebaskan kiranya baru-baru ni kan. Daripada apa yang berlaku dekat situ, saya tengok dekat Facebook reaksi pada orang ramai, di Twitter pun ramai yang marah. Saya tahulah kita semua upset kenapa orang yang tahan tidak direman. Tapi kita kena faham juga pihak polis hanya menjalankan tugas berdasarkan apa yang mahkamah arahkan jugalah kan. Kalau mahkamah tak izinkan, pihak polis tak boleh tahan reman. Tetapi perlu diingat juga Ikuan bahawasanya walaupun telah dibebaskan tanpa reman, orang itu belum lagi dibebaskan daripada tuduhan. Pihak polis mesti, saya macam cerita ni dah macam pegawai penyiasat pula kan. Tak apa sebab kita memang tahu kira ada buat research pasal benda ni. Okey, serius balik. Tapi catatan diteruskan dan insya-Allah kalau cukup semua bukti akan kembali didakwa. Nanti kita akan tahu apa yang berlaku, apakah hukuman yang dikenakan dan bagaimanakah Bella ini yang telah didera sampai tahap seteruk itu, yang saya tengok video dia sekali je. Saya tak sanggup nak tengok 2 kali, 3 kali, 4 kali kerana bakal menitiskan air mata, bakal buat kita sebab terhadap anak istimewa ini, apa yang berlaku kepada beliau. Saya harap rakyat Malaysia tidak lupa dan kita semua nak tengok apakah hukuman, apakah justice yang telah diberikan kepada Bella. Ini satu yang sangat penting untuk tunjukkan kita punya integriti terhadap anak-anak istimewa ini. Yes. Ini marah ni kalau cerita pasal Bella ni. Apa yang kita nak bagi tahu juga kira sebenarnya kita harap kita punya netizen pun bersabar. Kena faham betul. Kalau tak direman pun kes itu masih tetap berjalan. Janganlah anda nak mengarut sangat pun tak boleh. Bebas macam tu je. Macam mana pun kita kena percaya pada sistem hakiman negara kita dan juga pihak polis. InsyaAllah mereka akan menjalankan tugas dengan baik. Tapi kita juga nak kena tahu kita harapkan juga pihak polis, pihak media laporkan apa yang berlaku. Kami nak akan update. Sebab kami takkan nak pergi balai polis nak tanya kes Bella apa cerita tuan. Tak boleh. Kami harapkan pihak polis buat statement, pihak media cover statement tersebut dan bagi tahu pada rakyat apa yang berlaku, bagaimana Bella ini akan dibela selepas apa yang berlaku pada beliau. Kerana beliau masuk rumah itu untuk dijaga, bukan untuk didera. Ni macam dah rasa ada buruh pula atas kepala ni. Kita nak bagi tahu juga Cik Kiran, kita kena respect lah dengan kerja-kerja PDRM ni kerana mereka juga akan melaksanakan siasatan dan diharap semua kena bersabar. Dan kepada anda yang lain pula, kalau nak buka rumah asuhan, rumah perlindungan, tolong buat dengan jujur. Jangan semata-mata nak dapatkan job, nak dapatkan dana ke, nak dapatkan apa. Saya tak tahulah apa cerita di belakang tabir. Wallahualam bisawab. Tapi niat anda sebelum buat tu kena jujur. Anda sukakan kanak-kanak, anda nak lindungi mereka, anda nak selamatkan mereka, anda nak berikan mereka kasih sayang. Bukan anda nak belasah mereka, nak dera mereka, nak seksa mereka. Itu satu yang janganlah sesekali dilakukan oleh orang manusia ni. Saya geram betul kalau cerita pasal Bella ni. Dan yang paling penting kalau nak buka rumah asuhan ni pastikan berdaftar. Betul. Jangan buat sesuka hati. Biar pihak kerajaan. Betul. Segala cukup. Okey. Sebelum kami marah lagi, anda apa yang tengah menonton jangan marah-marah sangat. Kita tunggu apa pihak polis buat, apa yang akan berlaku nanti untuk Bella. Kita doakan ramai-ramai agar pembelaan yang sewajarnya diberikan kepada Bella. We love you, Dek. We love you. Okey? Jangan risau. Ratu Malaysia mencintai anda, adik Bella. Dan yang pasti kita berehat seketika Kiran. Tengok baju abang merah, abang marah nanti. Jangan main-main. Ini oren pun jadi merah tau. Tadi pasal nak PM tepi tu kita tak PM lagi Kiran. Nanti kejap. Ada. Cerita tadi tu. Ada. Jap, kita berehat seketika. Kembali bersama kami sekejap aja lagi. Kiran dan Ikuan Show di wanitaforyou.fm. Macam radio lah.
Setiap Rabu jam 9 malam sampai jam 10 malam anda kena ada di wanitafoyu.fm punya Facebook kerana saya Kiranto Marcelo dan juga Ikwan akan bersiaran untuk anda. Kami berikan anda cerita-cerita terbaru, cerita-cerita terkini dan juga kalau ada artis-artis kami boleh bawa, hadiah-hadiah kami boleh bagi. InsyaAllah ada habuan untuk anda. Betul tak Ikwan? Ya betul, jam ni pun ada hadiah untuk anda. Minggu lepas kita dah bagi apa? Kita dah bagi, minggu ni pun kita bagi lagi. Minggu ni istimewanya kita ada artis jemputan. Yes, special. artis kita tengah standby nak kumpulkan cerita-cerita istimewa untuk anda. Tapi sebelum itu kita kena update anda sikit pasal cerita COVID dekat negara kita ni. Al-kisah COVID yang masih lagi belum reda, masih lagi berbelas-belas ribu dan masih lagi kritikal di mana jumlah kematian pun saya tengok dan melebihi 100 setiap hari. Kalau dulu mungkin 2, 3, 4, 5 tapi sekarang dah 158, 125, 111. Ui, sesuatu yang cukup menakutkan. Ikut tengok tak video yang van jenazah beratur nak masuk ke tanah perkuburan tu. Ya Allah, sedih saya tengok. Kan, yang video dekat Shah Alam. Kereta van ambulans masuk banyak-banyak tu kan. Dekat Mount Kiara saya tengok beratur punya panjang. Betul. Untuk mengebumikan mayat jenazah-jenazah mangsa COVID. Itu satu yang sangat menyedihkan dan juga yang menakutkan. Dan sekali lagi lah kita ulang, tanggungjawab kita bersamalah sebenarnya untuk memastikan yang COVID ini hilang dari bumi Malaysia ini, Kuan. Yelah. Macam mana kita sendiri tahu, kita kena buat kawalan kendiri, yang paling penting jaga SOP. Kan macam Kiran baru ni dah ambil vaksin itu dekat Instagram. Alhamdulillah, saya dah dapat dos yang pertama dekat Mahsa College di Putra Heights tu. Dan rasa lega sikit lah. Walaupun baru satu, belum cukup dua. Ikwan pun dah kan? Dah, Alhamdulillah. Saya dapat di sebelah Setiawangsa, di Dewan Komuniti di sana. Saya suka kira cara frontliner tu datang pada saya. Dia propose saya masa nak suntik tu. Dia tanya, okey tengok ada tak tengok. Okey nak cocok tu dia suruh tengok. Jadi saya macam rasa okey. Kalau kadang kita tengok rumor sekarang cakap kata tak ada masukkan vaksin, saya rasa kadang-kadang mungkin perkara-perkara kecil seperti itu mungkin terlepas pandang kerana mereka terlalu letih Kiran. Nak vaksin beribu orang setiap hari. Jadi kadang-kadang terlepas Kiran. Jadi jangan ingat ada agenda lain ke. Jangan berprasangka negatif. Itu yang paling penting. Ada banyak cerita-cerita negatif lah yang bertebaran di Facebook, di Twitter. Saya follow juga, saya baca lah semua tu kan. Tapi yang saya nak pesan pada anda pula yang menonton sekarang, janganlah pilih vaksin. Janganlah tanya PPV tu, you all bagi vaksin apa bagi vaksin ni I ingat dapat yang tu. You tahu tak yang tu kat mana? Boleh tak I daftarkan I untuk dapatkan yang tu kat situ? Aku tapuk kau sekali sekarang. Orang dah bagi vaksin, susah payah ambil je lah. Kau nak pilih vaksin kayangan lah, vaksin bawahan lah. Jangan ada persepsi macam tu terhadap vaksin lah. Vaksin semua untuk menepis COVID, ambil je lah. Sekarang kau pilih vaksin, tak sempat kau dapat vaksin yang kau nak tu, kau dah kena pula benda COVID tu, baru kau tahu. Habis tak dapat nak tolong dah kan. Ini sibuk dah compare, yang ini vaksin ni mahal, vaksin ni murah, vaksin ni tak ada power, vaksin tu aduh ambil je lah. Orang dah bagi vaksin tu pun bersyukur. Efek kurang lah vaksin tu, efek lebih lah. Tak apa. Yang mana kerajaan dah agihkan tu, terima saja, berdoa supaya anda dilindungi. Itu semua kerja Tuhan, kerja Allah. Tapi kita berusaha. Dan saya juga nak puji Kuan dekat masa saya ambil vaksin tu. Alhamdulillah. Frontliner semua bagus. Bertugas dengan cemerlang. Saya tahu mereka penat. Sopan santun tetap ada, muka senyum walaupun tak nampak lah dia punya pakai mask tapi mata dia sepet, maknanya dia tengah senyum. Betul tak? Bila orang senyum macam ni mata dia sepet, betul tak? Saya nampak dia senyum, maknanya mata dia sepet, dia tengah senyum tu. Alhamdulillah. Saya tengok makan pun dia orang dah makan ke belum, saya pun tanya juga dah makan ke dik? Dah katanya. Dan semuanya teratur cantik alhamdulillah. Jadi anda datang ke pusat-pusat vaksin, tolong beri kerjasama dengan cakap. Itu paling penting. Mudahkan kerja mereka supaya hidup kita pun mudah kat situ. Balik cepat. Betul. Kira macam saya itu hari saya nak kongsi pengalaman juga balik daripada vaksin tu, tak ada apa okey, tapi sehari selepas ambil vaksin tu saya ada rasa macam pening-pening sikit. Gatal. Banyak gatal. Macam rasa badan masuk angin kan. Okey. Tapi dia kata digalakkan untuk makan. Jangan orang kata skip makan ke apa. Jangan exercise dalam masa 1 minggu bila kita dah suntik vaksin tu. Itu pesan doktor tu kepada saya. Saya pun alhamdulillah. Cumanya Kuan, saya balik rumah malam tu,
Lepas saya dapat vaksin pukul 7 lebih lah. Sampai rumah pukul 9. Lepas tu saya dah makan semua. Saya nak tidur ni. Tiba-tiba kaki ni ada rasa sejuk tau. Ada rasa sejuk. Tiba-tiba kaki saya dua-dua ada rasa sejuk. Alamak, cakap ini nak demam ke apa ni. Tetapi lepas saya berdebar-debar, duk-dap. Lepas tu dilam. Dramatik Lepas tu dia hilang. Alhamdulillah. Sampailah sekarang tak ada rasa apa-apa. Cerita pasal vaksin ni satu kan kita kan. Ni pasal yang best tu kalau vaksin tu tak apa. Yang tak vaksin ni ada hati juga nak berjalan jauh Kiran. Kan? Kau nak kenapa lah? Saya tengok ada yang gelang pink punya video. Ada brother ni ambil gelang pink. Diorang naik motor nak keluar. Brother kata kau balik sekarang. Kau balik. Kau pakai gelang pink kan? Kau balik rumah. Video tu. Kenapa orang-orang macam ni tak bertanggungjawab? Diorang tak ada rasa tanggungjawab. Tak ada rasa bersalah ke pakai gelang pink keluar? Aduh, Kiran. Lepas tu, itu satu. Ada lagi satu video saya tengok yang macam pendatang asing kot saya rasa. Dia pakai tisu dekat tangan dia. Dia letak tisu dekat sini untuk bagi jangan kita nampak yang dia pakai gelang. Apa cerita tu? Macam tu pun ada Aduh, macam-macam cara. Itulah kisahnya. Jadi benda ni akan menyusahkan pastikan orang lain anda lah, ikut Kiran. undang-undang. Alright? Ikut undang-undang. Kan. Lepas tu Kiran ada juga yang ambil kesempatan Kiran. Itu pasal gelang pink tadi. Ni yang pasal ada yang nak ambil kesempatan bila nak ke mana-mana ni nak musim perayaan ni gunakan surat kerja untuk lepas. Saya dipahamkan dekat sebelah-sebelah Pantai Timur, sebelah selatan sana semua pun ada yang ada hajat nak pulang ke kampung berhari raya Kiran Janganlah buat perangai, tolonglah. Kalau anda mungkin bawa balik COVID ke sini atau anda bawa pergi COVID ke sana, kami bukan nak mendoakan. Kita cuma ambil langkah-langkah berhati-hati. Kita tak nak orang lain jadi mangsa kerana kita. Jadi tolonglah berikan kerjasama, sama-sama kita lawan, sama-sama kita bebas. Alright? Dah panjang kita membel ni Ikhwan. Kita berehat seketika, kembali bersama kami sekejap lagi dalam Kiran dan Ikhwan Show. Anda kembali bersama dengan Kiran dan juga Ikhwan Show, tentunya di wanita4u.fm. Jangan lupa like, komen dan share video kami dan jangan lupa juga jam ini ada hadiah menanti anda bersama dengan Kiran dan juga Ikhwan. Okey. Alright, saya rasa dah 3 segmen dah kita membebel. Jadi saya rasa segmen yang kita tak payahlah kita bebel banyak-banyak. Ramai yang dah tanya dah ni, artis mana pula lah yang nak berhenti nyanyi ni. Dah kenapa nak berhenti nyanyi ni? Kenapa? Sebab pandemik ke? Sebab apa ke? Jadinya saya rasakan dah sampai masa lah Ikhwan kita bagi tahu artis kita pada minggu ni siapakah? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita mempersilakan kekasihku. Ku simpan satu rahsia. Ipoh Hafiz. Ipoh Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ipoh, mana Ipoh punya suara ni? Dengar tak? Ada. Sihat, kita tengok puatakan ni. Alhamdulillah sihat. Apa khabar semua abang-abang di sana? Abang-abang semua okey. Yang tengah menonton ni siapa yang tak kenal Ipoh Hafiz kan? Seorang komposer, seorang penyanyi, abang handsome yang cukup terkenal di tanah air kita ini. Bukan sebarangan punya komposer. Anda tahulah lagu-lagu Ipoh semua kan? Ya, lagu-lagu yang melemak merdu, yang berjuang-juangan gitu. So alhamdulillah hari ini kita nak ucapkan terima kasih kepada Ipoh Hafiz sudi bersama-sama dengan kita luangkan masa di Kiran and Ikhwan Show ni Kita harap Ipoh dapat kongsikan perkongsian yang mana kita inginkan untuk bersama-sama dengan peminat-peminat Ipoh dan juga penonton-penonton wanita4u.fm ni
Kepada anda yang menonton pun tak ada masalah. Nak bertanyakan apa-apa pun boleh je. InsyaAllah nanti kalau ada masa Ipoh akan jawab. Alright. Dan kalau anda nak kami bawa artis lain ke minggu depan pun boleh bagi tahu kami sekarang lah. Tapi buat masa ni kita akan fokus pada Ipoh Hafiz. Alright. Ikuan, soalan-soalan ajaib nak dikeluarkan sekarang ke Wan? Tanya khabar sudah ni. Kita terus buka je. Buka je lah. Kita buka bunga terus Sila silap panggung. Pak bagi bunga pertama. Bagi bunga satu. Pertama. Terima kasih Ipoh kerana menjadikan ini merupakan platform pertama Ipoh untuk kongsikan penghijrahan Ipoh. Nampak Ipoh sekarang dah berbeza ya. Penampilan dia alhamdulillah. Mungkin Ipoh boleh kongsikan sikit Ipoh. Alhamdulillah, syukur pada Allah hari ini Allah berikan peluang dan ruang untuk saya bersama-sama dengan tuan-tuan semua dalam majlis yang kira mengubat kerinduan lah. Sebab kita pun dah lama tidak berjumpa. Sebab kita pun tahu sekarang semua orang duduk dekat rumah. Jadi bila ada program-program ni kita dapat kongsi dan kita dapat mengubat kerinduan yang dah lama kita pendam. Alhamdulillah. Betul. Jadi subhanallah, saya sangat berterima kasih kepada pihak Wanita For You FM kerana sudi bersama-sama, maksudnya menjemput saya untuk bersama pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ipoh, tadilah soalan Ikuan tu ramai yang mungkin terkejut tengok Ipoh berhijrah kan? Jadi ceritakan sikit bro, macam mana berlakunya penghijrahan itu? Subhanallah. Jadi apa yang sebenarnya yang tuan-tuan semua tengok dekat di secara depan adalah secara zahirnya. Tapi apa yang saya mengubah diri saya ni adalah untuk bersama-sama untuk perbaiki diri untuk ke arah kebaikan. Jadi apa yang macam contoh bila orang tengok saya pakai jubah, saya pakai serban, tapi sebenarnya bukan untuk saya, untuk bila orang tengok bukan saya niat untuk orang pandang saya seorang alim ke, untuk jadi ustaz ke, tidak. Tapi saya mengikut saya cuba belajar dan cuba mengikut sunnah Nabi yang sebenarnya kalau kehidupan saya sebelum ni saya dah jauh sebenarnya daripada Nabi, sedangkan Nabi SAW tu adalah kita punya Rasul yang harus kita taat dan harus kita wajibkan. Jadi Nabi SAW ni terlampau sayang kat kita, terlampau rindu kat kita, hari-hari menangis kat kita, hari-hari dia mendoakan kita. Mana kalau kita nak cari macam mana manusia yang sanggup doakan kita hari-hari, malam-malam menangis, lepas tu setiap solat fardu dia mendoakan. Dia kata ampunkanlah dosa Hafiz, ampunkanlah dosa Kiran, ampunkanlah dosa Ikuan, ampunkanlah dosa seluruh keluarganya, ampunkanlah seluruh segala dosa umatku. Jadi dekat situ kita tengok, bila kita tahu Nabi sayang kita, kita jadi cinta dekat Nabi, kita jadi rindu dekat Nabi. Jadi bila kita rindu dekat Nabi, kita idolakan Nabi, kita jadi sayang bila kita selawat. Sebab saya sebelum ni bila saya selawat Nabi, saya tahu selawat Nabi, tapi saya tak ada rasa rindu dekat Nabi. Tapi bila saya tahu Nabi menangis kat saya jadi rasa sayang sangat dekat Nabi. Dekat situlah terdetiknya hati saya untuk saya mengubah ke arah kebaikan, untuk saya mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dan saya cuba perbaiki diri saya. Saya harap juga tuan-tuan yang sedang melihat ini terus doakan saya untuk terus istiqamah. Itulah saya punya perkongsian untuk tentang penghijrahan. Yang sebenarnya memang hidayah ni Allah dah letakkan dekat setiap orang, ada hidayah ni. Tapi macam mana kita nak dapatkan, kita harus kuncinya adalah kita cuba berusaha, kita cuba dekatkan diri dengan Allah. Pasal hidayah ni milik Allah, bukan milik mana-mana manusia. Subhanallah. Betul. Kalau boleh tahu tu Ipoh, bilakah tarikh penghijrahan tu berlaku? Bila Ipoh bertukar imej semua ni kan, ingat tak tarikh hari tersebut? Hari pertama tu lah. Berapa lama dah? Hari saya tidak ingat. Tapi perasaan tu sebenarnya saya dah ada lama dah. Tapi saya mengaku bila dulu kita selalu menangguh. Kita selalu bila kita ada perasaan untuk berubah, kita jangan tangguh sebenarnya. Sebab apa? Sebab Allah sentiasa melihat kita 24 jam. Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Maksudnya dia bagi tahu dalam ayatul kursi, kalau kita baca, kita tengoklah Allah ni Maha melihat. Jadi dekat situ sebelum saya tidur dulu, saya memang kita bila saya sebagai kerja dalam industrian,
Saya lebih maksudnya utamakan urusan-urusan dunia, urusan-urusan kerja saya. Tetapi saya meninggal, saya last kali, penghujung-hujung saya barulah jumpa Allah. Barulah saya beribadat pada Allah. Jadi kadang-kadang saya ada terlepas solat waktu. Jadi dekat situlah saya bercakap dengan Allah. Saya cakap sebelum saya tidur, setiap kali hari-hari saya tidur, saya akan cakap, ya Allah, matikanlah aku dengan iman, matikan aku dalam iman, dekatkanlah aku denganmu. Dua tu je saya cakap. Saya cakap bahasa Melayu lah, dalam hatian saya cakap hari-hari dengan Allah. Sebelum saya tidur, biarlah saya tidur siang ke, saya tidur malam ke, saya akan cakap perkataan tu. Jadi hari-hari bilanya perasaan tu dia makin dekat tau, makin rasa macam saya jadi macam takut dengan azab Allah, takut dengan, saya fikir macam apa tau, bila saya perasaan tu datang, bila saya tengok ramai ahli keluarga saya yang telah pergi meninggalkan saya. Jadi dekat situ macam kita boleh kumpul ramai-ramai, kita boleh makan sama-sama, tapi tiba-tiba dalam 1 minggu 2 minggu je dia boleh pergi. Allah boleh mematikan seseorang tu tanpa kita jangka. Jadi dekat situ barulah kita tahu bahawa kematian tu memang wujud. Kematian tu Allah tak pilih bila siapa akan dia. Jadi benda tu datang, keinsafan tu datang sedikit. Jadi bila dia datang tu saya jadi macam risau. Lepas tu bila kita dapat hikmahnya lah, bila kita dapat duduk dekat rumah disebabkan pandemik ni, kita dapat duduk rumah, kita banyak dapat banyak dekatkan diri dengan Allah. Kita dapat banyak memahami sebenarnya musibah yang ni. Kalau kita perasan dari sudut positif, kita ni seorang Islam patut wajib dan taat pada Allah. Maksudnya patut percaya pada Allah, patut percaya pada Nabi Muhammad. Jadi dekat situ bila kita tengok kan, semua sekarang dekat dalam dunia ni adalah umat Nabi Muhammad. Yang mana kalau kita percaya, walaupun orang kafir, walaupun orang Islam, semua adalah umat Nabi Muhammad. Jadi bila Allah sayang semua. Allah bagi tahu kalau diuji semua. Jadi bila musibah datang dekat kita ni, kita tengok dari situ bahawa Allah sudah sekarang ni memberi peluang dan ruang lagi untuk kita. Dia nak tengok, hamba-Ku, aku sayang padamu, aku berikan peringatan padamu untuk aku mencuci dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Maksudnya saya selalu cakap kepada diri saya dulu. Saya cakap bahawa ujian ni yang datang ni untuk cuci dosa-dosa saya yang dulu. Jadi untuk Allah luruskan jalan saya. Jadi dekat situ bila saya tengok, Allah nak tengok kita cuba hari-hari dekat dengan dia, pasal dia sayang kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita tengok, kalaulah dia tak bagi kita peringatan, dia terus datangkan azab. Contoh azab, dia datang ke tsunami, dia datangkan gempa bumi. Macam mana kita nak berpatah balik masa tu? Masa tu kita mampu tak untuk berdoa? Itu yang saya selalu tanya pada diri saya. Jadi selalu apa-apa bila saya rasa macam tu, saya fikir, ya Allah, kan, saya jadi takut. Jadi bila saya baca balik hadis-hadis Nabi, saya belajar sebenarnya kehidupan saya dulu, saya memang pernah belajar di pondok 10 tahun lepas. Jadi bila sebenarnya saya masuk di dalam industri, pengajaran yang saya boleh kongsi adalah sebelum saya masuk memang saya dah berimej serban dan berjubah semua. Jadi di situ masa dulu kita muda kan, kita tahu kita ni manusia biasa yang memang tak lari pada dosa. Yang kita ni rasa macam kita ni nak jadi macam niat saya nak jadi seorang komposer. Saya nak jadi seorang penyanyi. Jadi saya beritahu dengan guru-guru saya semua, saya cakap saya nak pergi ke dalam industri untuk capai cita-cita saya. Tapi banyak dah guru-guru saya nasihat dekat saya, bagi tahu buatlah muzik tu. Kalau betul nak buat, ikutlah dakwah, saluran yang betul. Jadi dekat situ saya buat sampai saya berusaha sampai saya dapat. Saya daripada susah untuk kenalkan karya saya tu. Sebelum saya jadi macam untuk buat untuk OST. Jadi bila Allah bagi saya peminat. Allah bagi saya bila konsert orang boleh nyanyi lagu-lagu saya, boleh sing along, boleh. Saya rasa macam teruja, saya rasa seronok, bangga. Tetapi pada masa tu patutnya saya gunakan platform dan ruang yang Allah bagi tu untuk berdakwah sebenarnya. Tetapi saya tidak melakukan benda tu. Jadi bila saya tidak melakukan benda tu, saya fikir bila saya dah lama sikit, Allah datangkan saya kesakitan, Allah datangkan saya berbagai penyakit.
penyakit-penyakit yang saya pun sendiri tak tahu saya sakit apa. Jadi saya dah serahkan diri, sebelum ni saya dah serahkan diri ke hospital. Bila saya sakit je, saya pergi hospital. Ini saya pengakuan saya yang jujur lah. Bila saya pergi ke hospital, doktor masukkan ubat, ubat, saya tak baik, saya tak sembuh. Tapi benda tu menahan saya je. Nanti lepas 3-4 bulan, lepas 5-6 bulan saya akan sakit balik. Sebab doktor masukkan steroid semua. Jadi bila contohnya saya dah menyerahkan 100% ke hospital, saya pun tak tahu apa saya sakit. Lepas tu saya bagi tahu dengan doktor semua, dan doktor pun banyak mengkaji sakit saya, dan akhirnya doktor bagi tahu yang dia tak tahu saya punya sakit. Kan? Maksudnya apa? Sebab bila dah scan semua benda, dah X-ray, dah CT scan, dah buat macam-macam lah kan. Jadi bila tak tu, saya jumpalah beberapa orang ustaz semua. Saya pergilah berubat secara tradisional. Saya pergi jumpa ustaz-ustaz yang dekat pondok-pondok kan. Jadi mereka memberitahu untuk saya kembalilah pada Allah. Pasal Allah yang mampu menyembuhkan, Allah yang mampu akan mengubat. Pasal dia, bila Allah bagi ni peringatan supaya apa tahu, supaya saya ni lebih dekat dengan dia, supaya saya tahu bahawa sebenar-benarnya adalah ujian sesiapa saja di dalam dunia ni adalah milik Allah. Dekat situlah baru saya terdetik, dan saya rasa, dan itulah yang saya boleh ringkaskan. Subhanallah. Okey, baik Ipoh Hafiz, kepada anda yang menonton jangan terkejut, Ipoh Hafiz sekarang ada berimej baru. Okey, ada banyak lagi cerita kami nak tanyakan, tapi sebelum itu apa kata kita berehat seketika. Anda boleh borak-borak dengan kami juga di ruangan komen. Kita kembali sekejap lagi bersama Kiran, Ikhwan dan juga Ipoh Hafiz, pastinya di mana Ikhwan? Kiran and Ikhwan Show, wanitaforyou.fm. Kiranto Marcelo, Ikhwan Nauki dan juga Ipoh Hafiz sama dengan anda untuk wanitaforyou.fm bersama Kiran dan Ikhwan Show. Jangan terkejut, Ipoh Hafiz sekarang ini sudah berimej baru. Alhamdulillah. Syukur. Okay. InsyaAllah. Jadi Ipoh Hafiz berwajah baru dah. Tadi dah cerita dah macam mana Ipoh berhijrah, apa puncanya, bagaimana cerita dia kan. Semua pun dah dengar, dah tahu. Jadi Ikhwan, kita ada soalan-soalan lain pasal industri pula untuk Ipoh ni kan. Ya, betul. Macam kita tahu sebelum ini Ipoh memang dikenali dengan orang kata raja soundtrack kat Malaysia. Alhamdulillah, itu sendiri memang diberikan oleh rakyat Malaysia ataupun peminat Ipoh sendiri. Tapi sekarang ni mungkin ramai yang keliru. Sebenarnya lagu-lagu yang Ipoh buat tu memang ada bunyi jiwangnya, ada bunyi cintanya. Tapi Ipoh sebenarnya ada juga antara lagu-lagu yang Ipoh cipta itu memang nampak macam cinta, tetapi kiasannya sebenarnya dia sebenarnya ada dakwah dalam lagu tu sebenarnya kan. Mungkin Ipoh boleh terangkan sikit berapa lagu Ipoh yang mungkin Ipoh buat sebelum ni tu. Okey, kalau sebelum ni Ipoh ada buat juga lagu-lagu berunsur ketuhanan. Contohnya lagu Redha, bukan lagu Ipoh nyanyi. Redha tu Irfan Haris yang nyanyi. Lagu tu berkenaan dengan tentang seorang yang macam pendosa lah kan. Macam kita sedar yang kita nakkan kehidupan kita ni, kalau Allah tak redha, kita tak ada apa-apa pun sebenarnya. Pasal nanti kita ni sebab kita Allah yang ada kan, daripada kita tak ada, dan kita akan kembali pada Allah nanti akhirnya. Jadi dekat situ lagu Redha yang saya pernah buat, lepas tu saya buat untuk Azizi F1 dulu pun juga jauh sudah. Perjalanan tentang seorang yang mengharapkan keinsafan. Jadi dekat situ banyak juga ada lagu-lagu saya yang contohnya tentang apa ni, Nikah Hidayahmu. Jadi adalah beberapa, tapi mostly lagu-lagu saya sebenarnya banyak yang cinta untuk OSC tu, lagu-lagu untuk cinta manusia lah. Itulah.
Sebab itulah Ipoh dikenali sebagai Raja OST Malaysia. Wah, ini bukan macam Ikuan katalah, bukan Ipoh yang bagi pada diri sendiri, tetapi rakyat Malaysia yang berikan kepada Ipoh sebagai Raja OST. Dan cakap pasal nak berhenti membuat lagu, mencipta lagu. Adakah berhenti sepenuhnya Ipoh, ataupun Ipoh akan berarah ke arah lagu-lagu ketuhanan saja selepas ini? Tak nak lagi lagu Ipoh digunakan sebagai OST drama. Sebelum pandemik ni berlaku, ataupun kan kita dah memang buat lagu dah ada 2-3 dah. Lagu yang bukan lagu dakwah lah, lagu cinta yang dah memang siap. Dan situ yang saya dah terikat dengan recording label. Jadi saya pun dah bagi pada mereka, tak tahu bila nanti mereka akan publish atau promokan ataupun promosikan lah. Jadi selepas tu memang saya dah nekat dalam diri lah, bahawanya saya akan buat lagu-lagu berunsurkan ketuhanan, insya-Allah. Ketuhanan sajalah. Saya memang nak gunakan sepenuhnya lah yang pinjaman yang Allah bagi untuk saya buatkan kebaikan. Pasal amalan kita ni, itulah bekalan kita. Maksudnya kita ni macam ibarat macam bercucuk tanam lah. Nanti kita akan tuat, kita akan ambil hasilnya dekat pada masa nanti kan. InsyaAllah. Amin. Kita meninggal, itulah yang kita akan bawaan. Kita tidak bawa lagi kebaikan-kebaikan yang kita rasa dekat dunia ni. Apa yang kita buat, mungkin pahala tu kita tak nampak kan. Benda-benda gaib ni macam pahala dan dosa. Jika kalau kita nampak pahala ni dengan dosa, nescaya kita akan berebut-rebut untuk mendapatkan pahala tu. Subhanallah. Ipoh, nak juga saya bertanya Ipoh tentang penjarahan yang berlaku pada Ipoh ni. Peminat mungkin dah tahulah sekarang kan. Apakah reaksi daripada peminat yang mungkin dah nampak, yang dah tanya, Ipoh kenapa tiba-tiba ramai tak yang bertanya dengan Ipoh? Ada juga ramai yang terkejut kan. Yang tanya kan. Jadi macam saya cakap lah kan, doakan saya kan. Siapa saja yang saya jumpa, saya akan minta doakan saya. Sebab kita tak tahu doa-doa sahabat-sahabat ni, doa-doa ni Allah angkat, Allah sayang kan. Sebab di sisi Allah kita tak tahu siapa kan. Apa yang saya boleh tengok, kalau contohlah kita jumpa kan, orang-orang kat tepi jalan ke, siapa-siapa orang susah ke, kita minta dia doakan kita. Kita minta tu bukan apa, kita mintakan sebab kita nak minta Allah redha. Sebab Allah pandang setiap sudut. Kadang-kadang kita rasa orang gila di depan kita, dia gila. Contoh dekat kita jumpa, contoh kita jalan kat Coket ke mana ke KL ke mana, kita jumpa tengok dia ni tak betul ni, macam tak betul. Tapi itu secara zahir yang kita nampak. Allah tu maha besar, maha kuasa. Jadi mungkin belah malam Allah boleh terbalikkan, dia boleh jadi normal. Mungkin dia tu salah seorang yang beribadah kepada Allah, maksudnya beribadat. Jadi kita tak tahu di sisi Allah tu siapa dia. Mungkin dia dijadikan macam tu adalah untuk menguji kita, menguji keimanan kita, macam mana kita berhadapan dengan orang-orang sebegitu. Jadi siapa saja kita jumpa, kita minta doa, InsyaAllah. InsyaAllah. Walaupun dia tak faham kan, itu secara zahir kita tak nampak, tapi secara tetapnya dia tetap manusia yang ada roh. Maksudnya roh itu bagi. Itu dari segi peminat-peminat pula kan Ipoh kan. Dari segi family sendiri macam mana? Suka juga saya nak tanya ni dari segi isteri, family yang lain. Alhamdulillah, ibu saya dan ayah saya, isteri saya sangat-sangat memahami dan sangat-sangat mendoakanlah. Saya pun minta doa hari-hari dekat mak ayah saya, dekat isteri semua kan. Alhamdulillah. Minta doa. So mak saya pun dia lega lah bila dia tengok saya jadi macam ni kan. Dia kata makbul dah doa dia kan. Pasal Alhamdulillah. Kita cakap kan, doa apa, kalau siapa yang ada mak ayah kan, mintalah mak ayah doa. Pasal doa mak ayah ni, dia tidak ada hijab, dia terus diangkat. Itu yang kata para ulama lah. Kalau kita tengok kan, dia punya doa memang apa-apa saja kita boleh doa. Kita minta kita jadi baik kan, apa kan. Pasal kita tahu kita tak baik. Tapi kalau contohnya mak ayah kita tak ada, kita minta tolong adik-beradik kita, kita minta doakan, kita minta tolong sahabat-sahabat, kita minta siapa sajalah kan. Antara macam sekarang ni abang-abang yang dekat depan ni pun, saya pun dah meminta doa daripada abang-abang untuk doakan saya. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Amin. Moga istiqamah. Okey, peminat dah tahu, family pun dah bersyukur dengan pengijaran daripada Ipoh kan. Sebenarnya kita pun terkejut juga bila tengok imej baru ni. Satu lagi kawan kan, mestilah ramai artis yang biasa dapat lagu daripada Ipoh kan. Lagu-lagu yang tu, macam mana pula mereka lepas ni kalau Ipoh nak buat lagu satu, macam mana Ipoh buat lagu cinta sedap lagu cinta lah. pun Akak nak lagu cinta macam mana, boleh tak buatkan satu? Maknanya Datuk macam mana tu Ipoh? Tok T datang macam mana lah. Mungkin saya boleh cakap boleh saya buat, tapi nyanyilah sekali lagu-lagu dakwah
selain bila mereka nyanyi, mereka boleh memberikan kebaikan, dakwah tu secara kebaikan kepada ramai orang. Sebab apa? Dakwah ni bukan seseorang tu untuk jadi pendakwah dia kena tunggu jadi ustaz. Tidak. Kita ni sebagai orang Islam, kita patut jadi penyeru kepada kita punya keluarga. Maksudnya kita perlu jadi pendakwah pada keluarga kita. Kita kena pastikan ahli keluarga kita bersama-sama dengan kita untuk dapatkan syurga. Pasal Allah dah cakap dah, wahai orang-orang beriman, Allah cakap, lindungilah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Maksudnya kita kena sama-sama kan, kita kena sama-sama tanamkan dalam diri kan. Untuk jadi pendakwah ni bukan untuk, kalau kita dapat sebarkan kebaikan pada ramai orang, alhamdulillah, memang bagus. Tapi yang paling dituntut sekali adalah untuk keluarga kita, untuk adik-beradik kan, untuk family semua. Sebab kita sayang tau. Kita sayang sebab apa? Bila saya jadi ke sini, saya bila Allah bagikan rasa macam ni, saya jadi sayang sangat dekat keluarga saya yang mula-mula. Bila saya tengok isteri saya tengok anak saya tengok keluarga saya tengok kawan-kawan saya tengok abang-abang semualah kan. Saya selalu cakap macam apa tau dalam hati, ya Allah, boleh tak ni? Boleh tak aku masuk syurga dengan diorang ni? Boleh tak? Bukan kita kata diorang tak masuk syurga, tak. Kita kata diri kita dulu. Kita kata macam kita fikir, kita ni masuk tak ni syurga? Sebabnya kita kena fikir tau, kita punya dengan Allah tu dah satu, memang yang paling penting. Tapi kita punya dosa dengan manusia kita tak tahu. Betul. Sedangkan di mahsyar nanti, kalau contohlah kita punya dosa dengan pahala banyak ni sama. Tiba-tibalah ada orang cakap kan, saya kenal Hafiz, saya kenal Ipoh ni, masa dekat dunia dulu dia curi duit saya. Jadi macam mana nak bayar? Masa dekat mahsyar tak ada urusan jual beli dah. Kita tak boleh bayar dengan duit. Tak ada. Macam mana? Saya nak pahala dia. Datanglah seorang lagi, saya kenal Ipoh Hafiz ni. Dulu dekat dunia dia selalu cerita buruk pasal saya. Dia selalu fitnah saya. Saya nak macam mana nak bayar? Saya nak pahala dia. Saya nak pahala dia juga. Datang. Aduh. Dan kita punya pahala tu dah tak ada. Tinggal sikit. Tinggal dosa je. Terus malaikat zaman ni akan tarik kita terus kumban kita ke neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi kat situlah saya jadi macam, ya Allah, sayang keluarga aku kan. Jadi saya fikir saya nak nak dekat dia. Allah bagikan kekuatan untuk saya bantu, bagi tahu dengan keluarga saya. Sebab saya ni kata saya sayang keluarga saya. Tolonglah, jom sama-sama kita cari jalan ke syurga sama-sama. Itulah. InsyaAllah. Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ipoh Hafiz atas perkongsian yang sangat-sangat bermakna untuk kami semua ni. Siapa saja yang menonton, saya rasa pasti akan mendapat iktibar daripada apa yang Ipoh cerita. Amin. Kan mungkin masa kita tak samalah untuk berhijrah tu. Mungkin ada yang belum lagi, ada yang dah terbuka hijabnya kata orang tu kan. Ya. Macam saya sendiri, macam Ikwan kan, Ikwan kita pun mungkin nak berfikir nak ke arah lain juga. Ya. Tapi mungkin tak tahu, mungkin niat ada belum sampai masa ke kan. InsyaAllah. Pada anda yang menonton juga macam itulah saya rasakan. Dan masa tu insyaAllah akan sampai untuk kita semua nanti. Amin. Dan sama-sama untuk kita sebarkan kebaikan lah. Amin. Di muka bumi Allah ini. Sebenarnya bang, Allah sayang abang, Allah sayang abang Ikwan, abang sayang abang Kiran, Allah sayang semua produksi Wanita for You FM ni. Sebab apa? Alhamdulillah. Sebab Allah dah susun dah. Dia kata takdir pada hari ini, hari Rabu ni, kita sama-sama akan sama-sama bersama-sama, maksudnya kita akan berkongsi, maksudnya kita sebarkan kebaikan untuk sama-sama kita kejar. Dan kita yakinlah pada Allah. Maksudnya apa-apa musibah yang datang ni, kita nak bagikan semangat pada diorang. Dan Allah susun, dia kata dia sayang. Dia kata hamba-Ku Ikwan, hamba-Ku Kiran, hamba-Ku Hafiz semua sama-samalah bersama kan, bersatu. Amin. Lepas tu aku sayang pada kamu semua. Maksudnya dia nak kita sama-sama. Bila kita dah ada macam ni pun, kita dah amalkan sunnah Nabi sebenarnya. Kita dah amalkan sunnah Nabi. Amin. Cara yang kita ni. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Baik, Kiran, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali bersama dengan penonton-penonton kita. Kalau ada komen, ada like, cantik. Yang penting jangan lupa share. Dan yang penting sekejap lagi kita akan ada satu yang istimewa khas untuk penonton-penonton kita, Kiran, ya. Dan juga kita bagi ada hadiah. Alright, terima kasih Ipoh Hafiz. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita jumpa sekejap lagi. Jangan ke mana-mana, setia bersama kami di wanitaforyou.fm.
Terima kasih kerana anda masih lagi terus bersama dengan Kiran dan juga Ikhwan Show. Yang pasti di wanitaforyou.fm. Like, comment, share. Itu yang penting. Kita pakai baju Melayu minggu ni ialah semalam kan Hari Adil Adha, masih lagi beribadah korban dan sebagainya. Alright, pada anda yang buat korban, alhamdulillah. Yang lain-lain tu kita berkorban, jaga diri baik-baik untuk memastikan negara kita bebas daripada pandemik ataupun wabak COVID-19 ini. Alright, tadi kita mengenai Ipoh Hafiz. Ada lagi Ipoh Hafiz sebenarnya belum habis lagi, tunggu sekejap lagi. Ada special untuk anda. Tapi sekarang kita bagi hadiah dulu, Ikhwan. Jom. Aku bukan chef. Itulah hadiah yang kami nak berikan kepada anda. Buku daripada seorang tukang masak yang mengaku diri dia bukan chef. Dan soalannya berbunyi begini. Kalau minggu lepas susah saya tanya pasal KLCC, minggu ini saya nak tanya pasal Menara KL. Senang. Aduh. Okey. Kau ni duta Kuala Lumpur ke apa? Aku harapan nak jadi duta Kuala Lumpur. Okey. Itulah dia. Okey. Soalannya berbunyi begini. Berapakah ketinggian Menara Kuala Lumpur? Berapakah ketinggian Menara Kuala Lumpur? Ya. Alah, itu senang banget dong. Tahu. Jawapannya adalah pam meter. Betul sekali. Okey, satu lagi soalan. Anda kena jawab 2 soalan dengan betul, baru dapat buku Aku Bukan Chef. Jawab 2 soalan dengan betul. Okey, soalan daripada Kiran Tomaselo, tak naklah pasal Menara Kuala Lumpur. Saya nak tanya anda pasal Kelang. Tak boleh Kelang. Kelang tak ada apa nak tanya. Kelang tak ada apa nak tanyalah. Saya tanya pasal Ipoh Hafiz lah. Sebab tetamu kita pada malam ni kan. Tolong bagi tahu saya, berikan saya 3 buah tajuk lagu yang dicipta oleh Ipoh Hafiz. Wow. Yang sebelum-sebelum ni lah, bukan yang akan datang. Yang sebelum-sebelum ni. Saya nakkan 3 tajuk lagu ciptaan Ipoh Hafiz sebelum-sebelum ini. Itu sahaja. Dan jawab soalan Ikhwan tadi, berapakah ketinggian Menara Kuala Lumpur? Okey? Alright. Jawab sekarang. Alright. Sekarang ni ada sampai masa kita ke penghujungnya, Ikhwan, untuk kita punya show pada malam ini. Tadi Ipoh Hafiz dah kongsikan macam-macam cerita, Ikhwan. Tapi yang terakhir apa, Ikhwan? Yang last kali daripada Ipoh Hafiz untuk malam ini. Yang last sekali adalah persembahan istimewa daripada Ipoh Hafiz khas untuk penonton-penonton wanitaforyou.fm. Dan macam biasa, minggu depan Kiran, kita ada cerita best, cerita hangat Kiran, insyaAllah. Saya nak kumpulkan mangsa-mangsa dulu untuk kita kongsikan cerita hangat minggu depan. Yes. You wait there. Tapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi minggu depan. Bersama dengan sekarang ini, special untuk anda. Waalaikumsalam, Ipoh Hafiz. Alhamdulillah. Silakan. Tuhan, tolonglah bukakan cinta dan kasih dalam hidupku. Waktu kan menyepi, kian pergi membawaku. Saat nantiku akan rahmat-Mu, ku imbasi jalan yang berliku. Penuh gelap pisah dan harus ku takutkan. Merantau jiwaku, berat hatiku menanggung. Usah biar hidupku tuh hanyut lagi. Tanpa redamu aku sakit, menahan rasa pedihnya berdosa. Berikan sinar dalam hatiku saat kau terima ampunanku. Terangi dengan cahaya hikmah-Mu, terangi dengan cahaya
bersama.